dalam konsep Islam kan Datuk, adakah kita ni dibenarkan untuk memilih pemimpin-pemimpin non-Muslim, disebabkan kadang-kadang kita tengok terlampau banyak drama among pemimpin-pemimpin Melayu ni, and dia ada agenda dia sendiri. Macam example kalau kita tengok macam Singapura kan Datuk, walaupun mereka diperintah oleh government yang berbangsa Cina, tapi kita boleh rasakan negara mereka membangun. Jadi macam mana untuk kita di Malaysia ni Datuk, kalau in future kita dah lost trust kepada kerajaan, jadi kita decide to pilih untuk non-Muslim pula, I mean macam kita just give a try untuk one term. Pandangan Datuk? Dia soal, bukan soal itu, soal kepimpinan ialah bukan soal membangun, tetapi soal apa yang kita minta pemimpin jaga. Kalau kita ni fikir pemimpin tanggungjawab dia nak jaga supaya kita boleh makan saja, okey, whoever pun boleh lah. Tapi kalau kita minta pemimpin di samping dia menjaga soal makan dan kehidupan kita, dia juga menjaga soal agama kita. Islam tak dihina, agama. So kita kena ambil bahagian, di bahagian itu juga mesti ada peruntukan, consideration kita di dalam membuat keputusan. Kalau kita hanya fikir, ini semua urusan dunia semata-mata, of course lah. Maka tidaklah saya kata 100%, saya daripada dulu konsisten. Non-Muslim boleh untuk memegang jawatan-jawatan tertentu jika ia tidak menjejaskan dasar. Bagi sebuah negara orang Islam, mestilah mempunyai dasar Islamnya. Kan? Dan kita mempunyai pengalaman dalam satu tempoh. Apabila kita tanya Singapura, of course lah majoriti rakyat dia siapa, dan kemudian kita kena tanya juga masyarakat Muslim dia jadi macam mana kat sana. Kan? So kita kena tanya jangan kita tengok bangunan dia yang tinggi itu aja. Kan, kita kena tanya keadaan itu, dan kita kena tanya juga keadaan kita pernah melalui satu tempoh dalam negara ini dengan kepercayaan yang diberikan. Apa berlaku everyday? Apa yang berlaku? Mungkin orang kata itu propaganda musuh politik mereka, tapi kita melihat secara mata kita, pengalaman kita melihat mereka everyday non-stop. Yang dibangkitkan ialah isu agama dan isu kaum. Bukan kata musuh dia yang buat, from their mouth. So kita rasa bukan soal non-Muslim je, tapi sebahagian non-Muslim dalam negara kita not mature enough untuk mengendalikan. They are politician, but they still have, dia kata takut tak mau ada racism, but they themselves they have none. Saya tak spesifikkan, tapi siapa yang lalui tempoh tu kita tahu. So bukan kita tidak, orang Malaysia, saya kata orang Malaysia, orang Islam dalam banyak keadaan ini we are very tolerant. Kalau ada pejabat orang Islam, ada non-Muslim, ada, selalu kita bagi peluang. Tapi macam dulu saya katalah, saya bukan menyalahkan non-Muslim. Kedai orang bukan Muslim boleh ada dalam kampung orang Muslim. Dia panggil lagi toke, dia bayar pun. Kaya raya pun toke tu di tengah-tengah kampung. Tapi sukar untuk jadi satu kedai Muslim di tengah bandar yang bukan Muslim dan dia mendapat support. Ini adalah realiti. Non-Muslim minority boleh hidup kaya raya pun di negara orang Muslim. Tapi dalam banyak keadaan minority Muslim tidak boleh hidup dengan aman di negara non-Muslim. Kita boleh tengok di Burma, kita boleh tengok di banyak negara-negara yang bersekitaran dengan kita. Kita boleh tengok apa yang berlaku. India, tengok 100 million Muslim. Tapi apa yang jadi? Bakar masjid, bakar. Di China, kita tengok apa yang jadi kepada minoriti Muslim. So, bukan soal non-Muslim itu kita membenci dia kerana perbezaan agamanya, tetapi pengalaman mengajar manusia. Sebab itu maka agama juga bila datang nas-nas agama meminta kita juga berhati-hati dalam soal seperti ini. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tak larang kamu buat baik kepada orang yang tidak memerangi kamu di dalam agama kamu.
dan cuba dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Tapi kalau dia sentimennya ialah sentimen tak suka Islam, kenapa Islam macam ni, kenapa Islam dapat ni, kenapa masjid, is that sentiment you cannot handle. Negara ni of course dia Muslim, mesti ada banyak masjid, mesti ada peruntukan untuk orang Islam. Tapi from the day one, bila you ada sikit kuasa, itu yang question yang tiap hari you bangkitkan. Bukan soal ekonomi yang patut you bangunkan. Dulu saya sebut hal ni. Saya bersama dengan pemikiran yang terbuka dalam hal ni, menerima non-Muslim. Tapi saya kata pengalaman yang pendek yang dilalui sepatutnya you manfaatkan untuk buktikan kepada orang Muslim, kami ini bila duduk di atas, kami tidak resis, kami tidak anti-Islam. Tetapi pengalaman yang singkat tu you telah berikan gambaran yang berbeza yang daripada apa yang menjadi harapan orang. So again, kalau kita soal ini, apabila kalau ada peluang lagi sekali, tentu Muslim akan kembali mengingati tempoh yang sama, walaupun singkat itu. Saya rasa bukan soal perkauman di sini, tapi soal manusia hidup dengan pengalaman, macam mana hidup dengan pengalaman.